Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 7, muka surat 7 baris yang ke 12 daripada atas. Surat 7 baris ke 12 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan dihukumkan baginya, bagi hamba, dengan memberi pahala, iaitu syurga yang kekal, jika ta'ah akan dia, akan Tuhan yang Esa. Dan dengan seksa, atau pada kata dengan memberi pahala dan dengan seksa yang kekal, jika mengerjakan maksiat akan dia, akan Tuhan yang Esa, dan berpaling ia hamba daripadanya, daripada Tuhan yang Esa, dan berpaling ta'atah pada kata mengerjakan maksiat akan dia. Dan dihukumkan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala baginya, bagi hamba, dengan memberi pahala, iaitu syurga yang kekal, jika ta'ah akan dia, akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sambungan pembicaraan dengan awal aqabah, awal bonggok, berhadap akan dia dalam jalan ibadah, iaitu bonggok aqabah ilmu. Ilmu ni dimulai dengan mengenal akan Tuhan yang Esa, yang tiada sekutu baginya, Tuhan yang menjadikan segala-gala perkara, Tuhan yang beri nikmat atasnya, atas hamba, dengan tiap-tiap nikmat, bagai nikmat. Jadi akabah yang pertama dalam jalan ibadah ilmu yang pertama-tama pula, ilmu berkaitan dengan mengenal Allah dan mengenal Rasul. Barulah pergi kepada dia bawah tu ilmu berkaitan dengan macam mana kita nak mengerjakan suruhan zahir dan batin, ilmu berkaitan dengan larangan zahir dan batin. Abang pergi pada ilmu fiqh, kemudian ilmu tasawuf. Di sekarang ni ilmu yang pertamanya, ilmu mengenal akan Tuhan yang Esa, yang tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah mentaklifkan kita dengan mensyukuri akan segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan melakukan ketaatan zahir dan batin. Kita mengenal Allah yang menjadikan segala-gala, yang mengurniakan bagai-bagai nikmat, Allah yang mentaklifkan kita, yang memberati, yang menekan atas kita dengan melakukan ketaatan kepada Allah zahir dan batin. Itu taat yang sebenar, zahir dan batin. Zahir sembahyang, puasa, ibadah zahir, membaca Al-Quran, berzikir, itu ibadah zahir. Batinnya taubah, ikhlas, khauf, takut akan Allah, syukur, sabar, tawakul, zuhud, redha dengan sekalian qada Allah. Itu berkaitan dengan ibadah batin. Sebagaimana ibadah zahir kita belajar,
ibadah batin pun sama, kita wajib kena belajar. Bukan hanya sebut taubah, bukan hanya sebut ikhlas, itu sebut barunya. Macam sebut semayang puasa lah. Tapi bukan hanya sebut semayang puasa, belajar berkaitan dengan semayang, belajar berkaitan dengan puasa. Bukan hanya sebut taubah ikhlas, kena belajar molek lah. Taubah tu apa dia, syarat dia apa, rukun dia apa, taubah daripada dosa mana. Dosa ada beberapa bagai. Ada dosa yang mana rukun taubahnya 3, ada dosa yang rukun taubahnya 4. Ini wajib kena belajar belaka lah. Hak berkaitan dengan melakukan ketaatan batin, bukan hanya ketaatan zahir sahaja. Yang mana kalau hanya melakukan ketaatan zahir, ditinggalkan ketaatan batin, bicara taubah nanti, itu belum lagi orang yang bertaubah. Tak lagi taubah lagi gitu. Sebab taubah ni dia akan seiring antara zahir dengan batin. Mengerjakan suruhan zahir dan batin, seiring meninggalkan larangan zahir dan batin, apa panggil taubah. Kalau zahir, larangan zahir tinggal, tak terbabit dengan riba, tak terbabit dengan rasuah, judi, arak, atau lagi jauh kita kata. Hak zahirnya kita tinggalkan maksiat, tapi hak batinnya riak, ujub, takabur, hasad, tinggal ke dak. Dalam bicara taubah nanti belum dinamakan orang ni orang yang bertaubah. Dia kena meninggalkan ni dosa zahir, dosa batin seiring, baru dipanggil taubah. Sama juga kita mengerjakan suruhan zahir dan batin, baru dipanggil kita ni benar-benar mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal larangan zahir dan batin, barulah kita ni benar-benar mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa taala. Bukan zahir sahaja. Zahir sahaja itu orang nifak, orang yang berpura-pura. Hak munafik Abdullah bin Ubay itu, hak tu berpura-pura Islam tetapi menyembunyikan kekufuran. Hak tu neraka lapis paling bawah, kekal selama-lamanya. Berpura-pura dipanggil nifak. Orang yang berpura-pura. Haning ni orang yang berpura-pura melakukan ketaatan zahir sebab orang nampak, tapi menyembunyikan maksiat batin sebab orang tak nampak. Berpura-pura dipanggil nifak amali. Abdullah bin Ubay itu nifak i'tiqadi tu. Itu kafir. Zahir Islam, Abdullah bin Ubay menyembunyikan kafir, dia panggil nifak i'tiqadi. Hak tadi dia menzahirkan ketaatan zahir pekah, meninggalkan taat batin, meninggalkan maksiat zahir, mengekali maksiat batin, dipanggil nifak amali. Amalan orang pura-pura, bukan amalan yang sebenar. Jadi taat yang sebenar zahir dan batin, meninggalkan maksiat yang sebenar, meninggalkan maksiat zahir dan batin. Kenapa ni? Kerana Allah yang mentaklifkan, Allah yang menakutkan kita daripada kekufuran, Allah yang menakutkan kita daripada segala bagai maksiat. Kekufuran i'tiqad lah. Bagai maksiat zahir dan batin. Kekufuran i'tiqad, zahirnya orang Islam tu tetap dah kekufuran i'tiqad. Sebab tu nanti bicara taubah, pasal sebut tadi kan, dia kena seiring antara meninggalkan maksiat zahir dengan maksiat batin seiring. Hak zahir tinggal, hak maksiat batin tak tinggal, dah bukan taubah. Itu dua tu seiring. Meninggalkan maksiat zahir, meninggalkan maksiat batin seiring. Yang tak seiringnya, atas laginya meninggalkan bid'ah i'tiqad. Ni pegangan-pegangan Mu'tazilah. Hak paling atas laginya pegangan-pegangan yang kufur atau atas sekali. Level lain. Hak maksiat zahir batin ni selevel. Hak paling besarnya akidah yang bid'ah i'tiqadiyah. Tu hak paling tinggi. Hak paling tingginya hak pegangan dia kufur atau paling tinggi. Bid'ah ni bid'ah i'tiqadiyah lah.
Hak duk sebut bid'ah, buat maulud, buat apa tu, hak tu furuk je tu, hak tu. Nak buat-buatlah, tak mau buat sudahlah. Yang penting kitanya beramal dengan syariah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak tu besarnya. Kalau hanya menzahirkan kecintaan kepada Rasul dengan buat maulud besar-besaran, tapi syariah Rasulnya tak turut, hanya kasih kepada batang tubuh Rasul, itu Abu Talib. Kenal Abu Talib? Abu Talib ni kasih sungguh-sungguh batang tubuh Rasul, sanggup mempertahankan dengan nyawa dia sendiri, tapi agama Rasul dia tak turut. Ni mana buat maulud nak cintanya kepada Rasul, tapi syariat macam mana? Sebab tu kita ni cinta Rasul bukan bulan maulud. Kita cinta Rasul sepanjang masa dengan mengerjakan segala syariah yang Rasul bawa, meninggalkan segala larangan hak Rasul bawa. Rasul kata ni larang, tinggallah. Itu orang cinta Rasul. Dia nak cinta Rasul ni bukan cinta sesama kita hak kita kenal ni. Macam mana nak cinta Rasul? Rasul kita tak jumpanya laginya Rasul. Nak cinta macam mana? Cinta Rasul dengan mengikuti syariah Rasul. Itu cinta tu. Bukan sama macam kita cinta sesama kita, sayang kepada isteri, sayang kepada anak. Itu lain. Itu depan mata kita. Dah sayang cinta Rasul, kasih macam mana? Ikut syariat Rasul. Bukan hanya kita kena buat maulud besar-besaran supaya turun rahmat Allah. Besar-besaran macam mana kita tengah wabak. Kita tengah wabak sekarang ni kan. Mana nak supaya Allah turun rahmat, kita buat maulud besar-besaran. Maulud tu sendiri pun timbul bid'ah-bid'ah ni. Jadi nak dapatkan cinta Rasul ni, buat maulud besar-besaran. Tunjuklah gambar maulud besar-besaran di tempat yang lain. Tempat lain, negara lain, situasinya lain. Tempat kita kena buat seumpama tu, tempat kita situasinya lain. Mereka yang bertanggungjawab berkaitan urusan agamanya orang lain, bukan sama. Tapi nak cerita nak biar buat maulud besar-besaran. Nak cinta Rasul. Kena tengoklah pula cinta Rasul sebenar ke tak. Kadang-kadang buat maulud, buat program besar-besar, habis puluh-puluh ribu. Mana dia punya kesan dia? Tak ada. Ada ni. Sederhana sudahlah. Tapi kita musim sekarang, nak buat macam mana? Terserah dia berkuasa agama lah. Setakat buat ceramah maulud ke, nak berselawat lepas daripada sembahyang isyak ke, tu buatlah. Ada ni. Tak kata nak kena buat maulud besar-besaran baru turun rahmat. Kita jangan, orang kita ni mudah tengok hak luar, kita tahu hak kita. Kita tak pakai dah hak ketetapan di tempat kita. Macam mana tempat kita? Tengok negara lain. Sekarang ni kacau pula dah. Mekah rapat sau. Malaysia macam mana? Tak mau ikut Mekah ke? Pulau. Dulu Mekah jarakkan sau. Mekah ikut Yahudi dah. Dajjal dah Mekahnya. Pulau. Masa tu Mekah rapat. Orang tengok Mekah rapat dah sau. Malaysia macam mana? Mana lebih Mekah dengan Malaysia? Allah kata Mekah tu macam mana? Kih dia ribu-ribu tinggi daripada kita lagi. Kita senyum je. Mereka ratus-ratus ribu dah kihnya. Masa kita jadi contoh dahululah. Senyum je Malaysia ni. Bersih. Mekah puluh-puluh ribu sehari-hari. Dan sekarang ni Mekah, bukan Mekah ni, Arab Saudi, kurang daripada 50 dah satu negara. Daripada puluh-puluh ribu sehari tu, sekarang ni kurang daripada 50 dah sehari. Bukan Mekah. Dulu Mekah ke Madinah ke, memang kes dia tinggi. Satu negara tu kes dia memang puluh ribu masa tu. Kitanya tak ada, kita senyum je masa tu. Kan bersih kita masa tu kan. Tapi sekarang ni macam mana di Arab Saudi, kurang daripada 50 kes sehari. Maka mereka pun rapatkan sah. Itu tempat mereka. Sabarlah tempat kita. Mereka akan mesyuarat dah ni untuk berkaitan dengan SOP sembahyang kita ni hari Rabu tau dalam berita. Kita tunggulah keputusan. Tapi orang kita cepat ni, tengok Mekah. Mereka hari tu tengok tu di Thailand.
Kerajaan Buddha di Thailand. Semai tarawih rapat, semai raya puasa rapat. Sebab di sana aman. Sekarang di sana macam mana? Berat daripada kita laginya. Macam mana mereka semayang? Jaraklah. Hari tu Jumaat pun tak ada. Kita cepat. Sabarlah. Ada negara buat maulud besar-besaran. Keadaan tempat mereka. Mereka tempat yang takut pada COVID, tapi takut kepada yang menjadikan COVID tu lebih besar. Samalah kita pun. Kita takut pada COVID, tapi kita lebih takut pada Tuhan yang menurunkan COVID. Samalah. Di tempat mereka mengutamakan kepentingan ummah dalam beribadah pada Allah. Tak fikir bab COVID. Kita pun tak fikir juga bab COVID. Kalau fikir bab COVID, tak mari masjid Ya, ada rumah. Mari masjid ni. Kalau fikir bab COVID, tak fikir juga. Sama je. Kena faham molek ni. Jadi kadang-kadang tak pandai nak tu. Nak pandai. Nak tengok situasi. Nak share tempat lain untuk ni. Untuk biar tempat Malaysia ni turut sama. Tak boleh gitu. Tapi yang nak cerita bab maulud ni, ada kata bid'ah. Tu simple sahaja tu. Tu furuk dalam furuk agama. Kalau kata bid'ah pun Nabi tak buat. Lepas tu orang buat tu berdosa ke tak? Dah sudahlah. Orang buat ni pula untuk membangkitkan. Nak membangkitkan begitulah. Bulan Rejab. Membangkitkan bab solat. Maka bulan Rejab bulan solat. Adakah kita solat bulan Rejab je? Dah. Bulan Rejab ni kita mana highlightkan bab solat. Adakah solat bulan Rejab? Tidak. Selama-lamanya kita solat. Jadi Rabiul Awal ni kita bangkitkan cerita kecintaan pada Rasul. Rabiul Awal je? Ada. Selama-lamanya. Tapi kita buat program maulud. Ni bulan Rabiul Awal. Ada masa Nabi buat seumpama tu? Ada masa sahabat buat seumpama? Tak ada. Hati pun kata bid'ah tu. Tapi itu kecil je lah tu. Waktu benda khilaf ulama. Hak besarnya bid'ah dalam bab i'tiqad. Dengan pegangan-pegangan Mu'tazilah. Hak tu hak atas. Atas ada dosa. Hak zahir, hak batin. Bicara bab taubat. Atas laginya hak i'tiqad yang kufur. Walaupun zahirnya adalah sebagai orang Islam. Sebab Islam, iman dia tidak berlaziman. Islam kita warisi daripada ibu bapa. Iman itu kepercayaan hati masing-masing, tidak warisi. Iman tidak warisi. Islam yang kita warisi. Jadi Allah Ta'ala menakutkan dengan kekufuran dan dengan bagai-bagai maksiat. Dan dihukumkan, ditetapkan baginya, bagi hamba dengan memberi pahala, iaitu syurga yang kekal. Kaitnya jika ta'ah akan dia akan Allah dan dengan seksa yang kekal. Iaitu neraka. Tak ada tau. Dengan seksa yang kekal. Setakat tu je. Dengan seksa yang kekal, iaitu neraka lah. Jika mengerjakan maksiat akan dia akan Tuhan yang esa, dan berpaling ia hamba daripada Tuhan yang esa. Dihukumkan baginya, bagi hamba dengan pahala, dengan seksa, dibalaskan dengan syurga yang kekal, dengan neraka yang kekal, dihukumkan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menetapkan segala-gala perkara. Dihukumkan, ditetapkan, dikadarkan oleh Allah dengan syurga dan dengan neraka. Sebab kita maklumlah, segala-galanya baik jahat adalah hukum Allah, ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala, keputusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Berarti syurga neraka seseorang telah ditetapkan oleh Allah pada azal. Sebab ketetapan Allah ni bukan atas dunia. Ketetapan Allah ni selama-lamanya. Sebab tu kita bicara hak berkaitan dengan kudrah, iradah, ilmu. Pembicaraan sifat 20. Ta'alluq kudrah, iradah, ilmu tiada berkesudahan. Tidak ada penghujung. Pengetahuan Allah selama-lama tidak ada penghujung. Sebab apa yang berlaku di syurga, semuanya di bawah pengetahuan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Bukan berlaku di syurga, di hari akhirah. Syurga neraka kesemuanya di bawah pengetahuan Allah. Syurga neraka tidak ada penghujung, pengetahuan Allah pun tidak ada penghujung. Syurga neraka ni ditetapkan oleh Allah, iradah. Jadi tetapan Allah pun tidak ada penghujung. Sebab syurga neraka itulah ketetapan Allah. Syurga neraka tidak ada penghujung, ketetapan Allah pun tidak ada penghujung. Di hari akhirah, apa yang berlaku di syurga dan neraka, perbuatan Allah yang sifat dengan kudrah. Jadi apa yang berlaku di syurga, itulah perbuatan Allah yang sifat dengan kudrah. Jadi kudrah Allah pun tidak ada penghujung ta'alluq dia. Kudrah, iradah, ilmu, ta'alluqnya, fungsinya tidak ada penghujung. Jadi ketetapan Allah bukan di dunia, bahkan selama-lamanya. Maknanya seseorang iman dan ta'ah, ketetapan Allah. Seseorang kufur dan maksiat, ketetapan Allah. Syurga dan neraka, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala pada azal. Maknanya kita semua sudah ditetapkan sama ada syurga ataupun neraka, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum illa waqad kutiba ma'akum an-nar wa ma'akum al-jannah." Tiada di kalangan kamu mereka telah ditetapkan tempat kembali sama ada neraka, tempat kembali sama ada syurga. Telah ditetapkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hadis ni mungkin kita tak andal. Tapi kalau kita faham hak akidah rukun iman yang keenam, begitulah pegangan kitanya. Tapi kalau hak Nabi sebut ni kita cengang, tidak ada dari kamu melainkan telah ditetapkan tempat kembali di neraka, tempat kembali di syurga. Jadi syurga neraka, tapi dah hadis tu sebut neraka dulu. Neraka syurga ni jadi Tuhan tetap dah ke? Jadi maknanya kalau hak hadis ni kita cengang balik, kita tak ada lagi lah rukun iman yang keenam. Sebab rukun iman yang keenam kitanya segala-gala baik dan jahat, qada dan qadar Allah. Segala-gala. Segala-gala faham lah. Bukan segala-gala atas dunia. Segala-gala. Rukun iman segala-gala yang berlaku di dunia sekarang, qada dan qadar. Tidak. Segala-gala. Termasuk hari akhirah pun segala-gala. Jadi walaupun kita tak reti hadis Nabi tadi, tapi pegangan kita memanglah segala-gala. Qada dan qadar. Syurga neraka, qada dan qadar. Dan qada Allah ni pada azal. Memang Allah telah menetapkan pada azal seseorang tu syurga ataupun seseorang tu neraka. Atau rukun iman, walaupun kita tak reti hadis tu, hadis yang Nabi kata tu. Kalau kita cengang balik, oh jadi gitu, seseorang tu neraka Tuhan tetap dah pada azal, seseorang tu syurga Tuhan tetap dah pada azal. Warna pula gitu, mana tak lepas. Kita faham macam mana? Segala-gala yang berlaku di dunia, segala-gala. Kalau iman dan ta'ah seseorang, Allah yang menetapkan balasan kepada orang yang beriman dan taat syurga telah ditetapkan. Seseorang kufur dan maksiat, ketetapan Allah pada azal. Balasan neraka yang kufur dan maksiat pun telah ditetapkan pada azal. Tak tetap dah syurga dan neraka. Hadis itu sebut neraka dan syurga. Dia kalau nak lebih pada peringatan, Nabi akan sebut hak neraka dahululah. Kalau keadaan nak cerita, nak menggemarkan, akan sebut kebaikan dahulu, baru sebut keburukan. Ma minkum wa qad kutiba ma'akum an-nar wa ma'akum al-jannah. Tiada di kalangan kamu mereka telah ditetapkan, Nabi kata, tempat kembali di neraka ataupun tempat kembali di syurga. Sahabat pun tanya, afala nattaqin ala kitabina? Adakah kami ni nak berserah akan tetapan? Dah tetap dah kan. Neraka Tuhan tetap dah, syurga Tuhan tetap dah. Tunggu gitu. Dia sahabat tanya. Nabi pun jawab, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kamu. Tiada-tiada kamu akan dipermudahkan bagi tempat yang dijadikan bagi kamu. Hadis tu panjang. Maknanya seseorang yang Tuhan tetapkan pada azan neraka, mudah je nak amalan ahli neraka. Seseorang yang Tuhan tetapkan pada azannya syurga, mudah je nak amalan ahli syurga. Lepas tu Nabi pun baca, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiru lil yusra. Nabi baca tu. Wa amma man bakhila wastaghna. Nabi baca ayat tu lepas daripada hujung hadis tu.
Mana kalau Nabi kata beramal lah. Kerana setiap kamu akan dipermudahkan bagi tempat yang dijadikan bagi kamu. Kalau Tuhan tetapkan tempat kamu tu neraka, mudah buat amal neraka lah. Bahagian masing-masing tu, kata bahagian masing-masing tu. Tapi kalau Tuhan tetapkan tempat tu syurga, mudah je nak amal-amal syurga. Nak belajar pun mudah, buat amal pun mudah. Kalau tengok orang kok nak belajar, tak orang pelik dah. Dia belajar. Sebab apa? Dulu tak gamuk dia. Tak gamuk mana apa? Berat. Ada dalam majlis ilmu? Ada. Istiqamah. Salah orang kok tak salah orang dah. Ya dah. Kalau kira dulu mana orang tak percaya dia boleh belajar. Tak percaya dia boleh belajar. Tapi ada orang yang masa kerja kok, contoh orang baik. Siapa dalam tempat kerja kita orang baik? Sianu. Sebab apa? Dia kuat baca Al-Quran, dia kuat berzikir. Kemudian tu lepas sama-sama dah patching, mari belajarlah pulaknya. Tak ambuh belajar hak contoh tadi. Nak ngaji Quran tu belajar akidah, tak ambuh. Belajar fiqh fardhu ain pun tak ambuh. Belajar tasawuf fardhu ain pun tak ambuh. Lepas tu duduk pusing apa? Pusing ngaji Quran je. Akidah Quran macam mana? Baca Quran sunat, selebih-lebih zikir. Tapi akidah Quran macam mana? Tambuh belajar. Bahagian dia. Itu bahagian dia. Jadi mudah dia kot tu. Tambuh. Contoh ni. Kalau tadi hok gelak gambar. Belajar. Kejut orang. Bahagian masing-masing. Sebut kata belajar wajib ijma' ulama. Tak peduli. Pastikan akidah tu kemah molek. Tak peduli bang akidah. Buat amal dia. Buat amal ngaji Quran. Berjemaah. Orang perempuan tidak dituntut berjemaah. Cuma mazhab Syafi'i tidak melarang. Mazhab lain bukan setakat tidak dituntut, dilarang. Kalau mazhab lain perempuan ni dilarang. Mazhab Syafi'i tidak melarang. Tetapi bagi perempuan tua-tua, afdal berjemaah di masjid daripada sembahyang seorang diri di rumah. Tapi kalau di rumah boleh berjemaah dah dengan anak cucu, afdal berjemaah di rumah daripada berjemaah di masjid. Walaupun masjid tu ratus-ratus ribu orang sekalipun. Tapi mazhab Syafi'i tidak larang. Mazhab lain melarang keras. Tempat-tempat negara yang bukan bermazhab Syafi'i tidak ada ruang solat untuk orang perempuan. Tidak ada. Sebab mereka melarang keras. Ini cerita almarhum Tugu saya ni. Di Mekah ni ada masjid lah. Kukuk darat lah. Kukuk kapung orang-orang Melayu kita ada masjid. Kukuk darat ni lah. Kerajaan Saudi beri syarat. Nak dapat bantuan kerajaan Saudi, syaratnya jangan benarkan perempuan datang ke masjid kamu. Itu syarat dia. Bila kamu benarkan perempuan datang ke masjid kamu, tidak ada bantuan kerajaan. Memang mereka melarang. Melainkan Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi saja perempuan dibenarkan. Bukan dibenarkan, digalakkan datang berjemaah. Sebab ada Baitillah, ada kubur Nabi SAW. Maknanya perempuan tidak dilarang dah mazhab Syafi'i ini, walaupun tidak digalakkan. Hak muda makruh. Hak tua bolehlah. Hak tua pun hak tua yang tidak ada dia punya bisa dia. Saya sebut ayat tu. Orang kata bisa macam mana? Yelah ada orang tua ni dia ada bisa dia. Jangok dia. Ayah haji tu, ayah haji seorang lama dah. Susah hati ayah haji. Selisih kot luar tu lah kat kereta. Ayah haji naik kereta ayah haji. Ni ada bisa pula. Masa muda-muda tu pun dia ratu cantik pula. Ayah haji pun masa muda kenal juga tu. Tapi boleh kat orang. Susah hati ayah haji. Maknanya dah jadi haji tu. Sebab dia ada bisa. Perempuan tua yang sudah tidak ada bisa. Mana bolehlah mari. Hak muda, hak tua ada bisa dimakruhkan. Ada ni. Tapi belajar fardu ain wajib ijma' ulama. Kalau ada kuliah fardu ain di Masjid Surau, perempuan wajib kena mari. Kalau suami tak ajar, kalau ayah tak ajar. Wajib kena hadir majlis ilmu. Kalau kata suami tak ajar, ayah tak ajar. Kalau suami ajar, suami ajar dah, ayah ajar dah, tak boleh mari orang perempuan. Dia gitu.
Tapi hak wajib kena belajar ni, dia tahu mari pula orang puang. Hak tidak disuruh berjemaah, dia 5 waktu. Tu bahagian masing-masing. Tuhan permudah bagi tempat yang dijadikan. Hak Tuhan tetapkan pada azal. Nabi kata wa amal. Tapi Tuhan permudahkan bagi amal bagi tempat yang dijadikan baginya. Seseorang yang ditakdirkan pada azal neraka, Tuhan akan permudahkan baginya dengan amal ahli neraka. Amal ahli neraka macam nama majlis surau. Kalau pegangan salah, dak amal ahli neraka. Kalau semayang tak betul, bukan amal ahli neraka. Kalau berjemaah tak betul, bukan amal ahli neraka. Kalau riya, wujud, takabur, bukan amal ahli neraka. Zahir bersemayang berjemaah lahnya, tapi amal ahli neraka. Mana amalan Nabi kata, tapi dipermudahkan. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Tiap-tiap kamu akan dipermudahkan bagi tempat yang dijadikan bagi kamu. Kalau Tuhan tetap pada azab neraka, kalau Tuhan tetap pada azab ahli syurga, tadilah tak disangka-sangka, jadi bertaubat betul-betul, belajar sungguh-sungguh, lepas tu wa amal sungguh-sungguh. Belajar, kalau tak belajar tak dah panggil amal ahli syurga tu. Itu bahagian masing-masing. Jadi mana kalau kita kejak dah rukun iman yang keenam, hak Nabi kata telah ditetapkan segala-gala pada azan ni, kita maklumlah. Syurga pun telah ditetapkan, neraka pun telah ditetapkan, telah dihukumkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memberi pahala, iaitu syurga dengan kekal jika taat akan dia, dan dengan seksa yang kekal jika mengerjakan maksiat akan dia dan berpaling daripadanya. Kemudian Allah Taala ini beri syurga itu adalah dengan kurniaan Allah Subhanahu wa taala, bi fadlihi taala wa rahmatih. Itu rahmat daripada Allah, kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Tuhan balaskan dengan neraka yang kekal dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kita ahli sunnah begitulah. Diberi pahala dengan memberi pahala itu syurga yang kekal, kurniaan Allah. Kemudian diseksa dengan neraka yang kekal dengan keadilan Allah. Ini kita ahli sunnah. Dimasukkan ke dalam syurga dengan keadilan Allah, dimasukkan ke dalam neraka, dimasukkan ke syurga dengan kurnia Allah, dan dimasukkan ke neraka dengan keadilan Allah. Ini kita ahli sunnah wal jamaah. Dua tu. Sebab ahli sunnah berpegang dimasukkan ke syurga bukan wajib bagi Allah. Itu kurnia Allah yang Allah tetap pada azal. Adapun Mu'tazilah tak, Allah Ta'ala balas dengan syurga wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ahli sunnah tak, itu adalah kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana Allah tetapkan pada azal seumpama tu tak ada kewajipan penekanan ke atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni ke asal ni, ke aridi, ke kepada janji Allah, mustahil Allah ingkar janji. Yang tu tilik pada janji. Ada ni tilik pada asal, semuanya hak Allah Ta'ala. Baik jahat seseorang adalah hak Allah Ta'ala. Jadi syurga neraka hak Allah Ta'ala. Allah nak letak ke mana, hak Allah Ta'ala. Ini tilik pada asal, kekuasaan Allah, pemilikan Allah. Kita tilik nilai pula, Allah janji dah, orang yang beriman dan beramal soleh balasannya syurga. Jadi tilik pada janji Allah, mustahil Allah mungkin janji Allah akan masukkan orang yang beriman dan beramal soleh ke syurga. Kerana apa? Janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Sini kena fahamlah, sebab kalau tak faham sini, buat baik pun Allah nak masuk syurga boleh, nak masuk neraka boleh, bolehlah pada kekuasaan Allah, pemilikan Allah. Dan Allah janji macam mana? Apa yang telah janji itulah ketetapan Allah pada azal. Apa yang Tuhan janji dalam ayat Al-Quran itulah ketetapan Allah pada azal.
Allah janji dalam Al-Quran, orang yang beriman dan beramal soleh balasannya syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itu janji Allah, dan itulah ketetapan Allah pada azal. Ketetapan Allah pada azal hanya Allah yang mengetahui. Bukan kata kita, malaikat sendiri pun tidak mengetahui apakah ketetapan Allah pada azal. Hanya Allah yang mengetahui. Tapi kita boleh tahu bila Al-Quran janji seumpama tu orang beriman dan beramal syurga, itulah ketetapan Allah pada azal, syurga. Macam contohlah ayat Quran cerita bab qiyamah. Inna sa'ata la'atiyatul la raiba fiha. Sesungguhnya kiamah ni akan berlaku, tiada ragu. Jadi kiamah ni perkara yang akan datang. Ketetapan Allah pada azal, kiamah ataupun tidak, hanya Allah yang mengetahui. Tapi apabila Al-Quran menjelaskan seumpama tu, Al-Quran menyatakan bahawa kiamah akan berlaku, maka kita tahulah ketetapan Allah pada azal berlaku kiamah. Sebab apa? Dah Quran kata gitu. Mesti Quran kata apa yang akan Tuhan lakukan. Jadi apa yang Tuhan lakukan berlakunya kiamat, pastilah itu ketetapan Allah pada azal. Jadi kalau kepada kekuasaan pemilikan Allah, orang yang beriman beramal soleh, Tuhan nak letak ke mana, syurga ke neraka, hak dia belaka. Ada kepada kekuasaan pemilikan Allah. Allah masukkan ke dalam syurga kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dimasukkan ke dalam neraka dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sebab sebut keadilan. Sebab Mu'tazilah tak terima akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kufur dan maksiat, qada dan qadar Allah. Mu'tazilah tak terima. Sebab apa? Sebab kalau pakai akidah Ahlussunnah, kufur dan maksiat itu pun qada dan qadar Allah, sampai masa di hari akhirah dimasukkan ke dalam neraka Allah, jatuh zalim Allah gitunya. Seseorang tu kufur, ketetapan daripada Allah. Seseorang itu maksiat, ketetapan daripada Allah. Di hari akhirat Allah bubuh ke neraka pula kerana melakukan kekufuran yang ketetapan Allah. Jadi zalim lah gitunya. Kata Mu'tazilah macam mana? Perkara kufur dan maksiat bukan datang daripada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ayat Quran jelas, baik jahat ketetapan Allah, hadis Nabi pun jelas, rukun iman jelas, baik jahat ketetapan Allah, tapi akal tak boleh terima. Jadi Mu'tazilah tolak Al-Quran jelas, hadis jelas, perkara jahat pun ketetapan Allah daripada Allah Subhanahu wa taala, sebab dipakai akalnya. Kalau perkara jahat ketetapan Allah, berlaku kejahatan kufur dan maksiat, seseorang akan dimasukkan dalam neraka, jatuh zalim lagi tu. Ini Mu'tazilah. Jadi kita ahli sunnah dimasukkan ke dalam neraka dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Anak tolak hak Mu'tazilah tadi. Quran jelaslah, hak baik datang daripada Allah, hak jahat pun Allah yang menghendaki hak jahat. Wa man yurid an yudillahu, dan sesiapa yang menghendaki oleh Allah bahawa menyesatkan oleh Allah akan sesiapa tadi, Allah yang menyesatkan. Jadi sesiapa yang Allah Taala menyesatkan, ya ja'al sadu dayiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'. Allah Taala akan jadikan hati dia tu sempit, maknanya sesak, tak terbuka hati dia, seolah nak mendaki ke langit. Payah. Sebut kata belajar tu wajib, nak belajar payah bagi dia nya. Tak boleh nak belajar. Dengar sekali orang mengajar, tak faham, lari terus. Mana apa? Hati dia sempit, tak nak terima. Belajar tu wajib ijma' ulama. Biarlah, kita orang tua amal sudahlah. Belajar tu masa budak-budak. Dah masa budak-budak belajar ke tak? Dah. Tua pun budak lah. Tua tu umur kulit tua. Rambut tu ubang dah tua. Ilmu budak. Dia kata belajar masa budak. Oh tu buat amal. Betul lah, belajar masa budak. Pergi belajar ke tak? Budak. Jadi budak lah. Di ilmu dengan umur ni dia tak selahat, tak jalan sekali. Umur tua pun dah ilmu budak. Ni contoh ni lah, contoh. Orang baru nak ngaji Quran. Nak ambil Quran mana? Iqra mana? Iqra 1. Cucu dia baca Iqra 1. Dah cucu pun.
tak okey ni tok baru nak belajar kan. Boleh lompat-lompat? Tak boleh. Iqra satu. Malu nak malu pun. Cucu saya, umur cucu sama je. Ilmu awak dengan ilmu cucu sama. Umur awak je tak okeynya tua. Tua tak tua pun wajib ijma' ulama belajar. Hati tak terbuka. Sebab apa? Sebab sesiapa yang mendaki Allah, bahawa Allah menyesatkan sesiapa. Dia mana? Jelas. Kebaikan ke kejahatan datang daripada Allah. Allah tak boleh terima waktu. Ijma' ahli sunnah wal jamaah, perkara jahat adalah datang dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Lepas seseorang yang melakukan kejahatan, kufur dan maksiat dimasukkan neraka dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimasukkan ke syurga dengan kurniaan dan rahmat Allah, dimasukkan ke neraka dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kesemuanya telah dihukumkan oleh Allah, semuanya telah ditetapkan oleh Allah pada azal. Baik syurga, lapang azal, jahat, neraka, kesemuanya adalah ketetapan Allah, telah dihukumkan Allah baginya, bagi hamba. Maka tatkala itu, tatkala hasil ilmu berkaitan dengan ilmu yakin, ilmu pegangan, membangkitkan dia, ini makrifah, ini makrifah dan yakin dengan gaib, membangkit atas bersungguh-sungguh ijtihad bagi khidmat dan berhadap atas ibadah bagi ini penghulu yang beri nikmat yang menuntut akan dia. Maknanya nak buat ibadah kepada Allah pula zahir dan batin, pergi kepada ilmu berkaitan dengan ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famas sabiqin, warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.